TV KPM. Wow, banyaknya jualan hari ni. Okey. Banyak ni, mesti bos suka. Hai Mira. Hai bos. Okey, macam mana dengan hasil jualan nenas kita pada hari ini? Wow, bos. Hasil jualan nenas kita, bos, memang sangat memberangsangkan, bos. Okey, bagus. Okey, bagaimana pula dengan julat jisim nenas di kebun kita? Alamak, julat? Julat tu apa, bos? Okey, julat tu ialah beza antara jisim nenas yang paling tinggi dengan jisim nenas yang paling rendah. Oh, begitu. Ya. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM? Hari ini anda bersama saya Syamira Nazir selama 1 jam di mana kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan iaitu matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dalam bab 7 iaitu tajuknya Data Terkumpul Sukatan Serakan bersama-sama dengan seorang guru yang sungguh ceria iaitu Cikgu Nur Syafiza dari SMK Kerubang, Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Salam Mira. Hai. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah, Cikgu dari SMK Kerubang, Melaka, Cikgu. Betul. Baiklah, Cikgu Nur Syafiza atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Fiza. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Fiza, hari ini bukan Mira je nak belajar matematik dengan Cikgu. Betul. Ada juga murid-murid Cikgu sendiri di dalam talian. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, terima kasih Mira. Bersama dengan kita pada hari ini ialah 4 orang murid dari SMK Durian Tunggal, Melaka. Yang pertama, kita ada Wan Nur Hawa Fakriah binti Wan Zuri. Hai Hawa. Yang kedua, kita ada Nurul Fatihah binti Hamdan. Hai Nur Fatihah. Kemudian kita ada Nurul Nuhanisha binti Azmi. Hai Nuha. Dan yang kacak bergaya itu ialah Afiq Nasrullah bin Muhammad Nazir. Hai Afiq. Wah, baiklah. Sungguh ceria kawan-kawan baru Mira ya. Salam perkenalan Mira ucapkan buat semuanya. Baiklah Cikgu, untuk kita tak buang masa lagi Cikgu, hari ini tajuknya tentang data terkumpul sukatan serakan. Betul. Jom Cikgu, kita mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Mira. Baiklah murid-murid. Topik kita pada hari ini ialah data terkumpul sukatan serakan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan julat antara kuartil, varians dan juga sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Jadi hari ini kita belajar 4 benda. Kita belajar tentang julat antara kuartil, varians dan juga sisihan piawai. Baiklah. Okey, apa itu julat? Okey, mungkin ramai murid-murid yang tidak tahu apa itu julat. Julat ialah beza antara titik tengah kelas tertinggi dan titik tengah kelas terendah. Bila kita cakap perkataan beza, agaknya apa yang terlintas di fikiran murid-murid? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa Okey, yang kongsikan? silakan Hawa. Apa maksud beza? Operasi apa? Tolak. Ya, betul. Bila kita cakap beza, maksudnya operasinya ialah operasi tolak. Bermaksud titik tengah kelas yang tertinggi kita akan tolakkan dengan titik tengah kelas yang terendah. Okey. Saya bagi satu contoh. Okey, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam satu peperiksaan. Tentukan julat bagi data tersebut. Dekat sini kita ada markah murid dan juga bilangan murid. Maksudnya dekat sini, okey, untuk markah dari 11 hingga 20 ada 2 orang murid. Markah dari 81 hingga 90 ada 2 orang murid. Okey, dekat sini kita dapati bahawa kita kena cari apa? Kita kena cari kelas tertinggi. Daripada sini kita dapati yang mana satu agaknya Mira kelas yang paling tinggi?
Kelas yang paling tinggi, cikgu. Markah yang paling tinggi ke, cikgu? Betul. 81 sampai 90. Pandai. Mira memang bijak. Okey, jadi kita kena cari apa? Kita kena cari titik tengahnya. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah? Okey, caranya ialah had bawah iaitu 81, kita tambahkan dengan had atas 90, kita bahagi dengan 2. Okey, selesai untuk kelas tertinggi, kita perlu cari pula titik tengah bagi kelas yang terendah. Macam manakah caranya? Kita perlu mengenal pasti mana satu kelas terendah. Okey Mira, mana satu kelas terendah? Kelas terendah ialah markah di antara 11 hingga 20. Pandai, betul. Jadi kita perlu buat apa? Cari titik tengahnya. Bagaimana caranya? Kita perlu tambahkan iaitu 11, kita perlu tambahkan dengan 20 dan kita perlu bahagikan dengan 2. Okey. Bila kita kira, okey, kita bagi peluang kat murid kita kira. Bila kita kira, kita akan dapati bahawa titik tengah bagi kelas tertinggi ialah 85.5, manakala titik tengah bagi kelas terendah ialah 15.5. Kita selesaikan, kita akan dapat jawapan iaitu sebanyak 70. Okey. Jadi kat sini murid-murid perlu tahu 70 tu sebenarnya mewakili apa? 70 itu sebenarnya mewakili beza antara markah murid yang paling tinggi dengan markah murid yang paling rendah ialah 70. Macam dalam konteks soalan ni kan Mira, dia adalah berkaitan dengan markah. Bila kita cakap tentang markah, pasti ada markah yang paling tinggi dengan markah yang paling rendah. Katakanlah dalam soalan lain, bila dia tanya tentang julat, dia tanya tentang ketinggian. Kalau ketinggian mestilah tentang murid yang paling tinggi dengan murid yang paling rendah. Dalam hal ini, murid perlu tahu mengira titik tengah kelas tertinggi, titik tengah kelas terendah dan mereka perlu juga tahu apakah julatnya. Serta mereka perlu tahu bagaimana cara untuk mereka menerangkan jawapan mereka. Itulah julat sebenarnya, Mira. Wah, itulah yang dimaksudkan dengan julat rupanya. Ya. Baiklah, cikgu. Ada penambahan lagi ke dari cikgu? Setakat ini itu sahaja. Baiklah. Kawan-kawan macam mana? Kawan-kawan dalam talian dapat tak sama jawapan dengan Cikgu Fiza? Dapat ke tak? Kalau dapat, cuba tunjuk tanda thumbs up macam ni. Maksudnya dapat jawapan yang sama. Dapat? Wah, semuanya dapatlah cikgu. Hebatlah murid-murid dalam talian ni. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana kalau nak tahu apa lagi perkongsian daripada Cikgu Fiza. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dalam bab 7 iaitu data terkumpul sukatan dan sarakan bersama-sama dengan Cikgu Fiza dan juga Cikgu Kulina selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Baiklah cikgu, di segmen ini apa perkongsian daripada Cikgu Fiza? Okey, terima kasih Mira. Pada segmen ini kita akan belajar untuk mencari julat dan julat antara kuartil bagi data terkumpul. Okey. Jadi, saya bagi satu contoh. Okay? Encik Rozlan telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Di sini kita ada dua data. Pertama, jadual kekerapan dan yang kedua kita ada ogif. Okey, ada dua tugasan. Pertama untuk cari julat dan kedua untuk cari julat antara kuartil. Baiklah murid-murid yang berada di rumah, sila fokus untuk mencari julat. Kita perlu mencari titik tengah kelas yang tertinggi dan kita perlu tolakkan dengan titik tengah kelas yang terendah. Untuk mencari julat, kita akan merujuk kepada jadual kekerapan. Baiklah, jika di sini kita nak cari titik tengah bagi kelas tertinggi, agaknya Mira yang bijak. Mana satu kelas yang paling tinggi, Mira? Kelas yang paling tinggi ialah 900 ke 999. Pandai, bagus Mira. Jadi, kita perlu cari titik tengah. Macam mana cara untuk cari titik tengah? Kita perlu tambahkan had bawah dan juga had atas, iaitu 900 tambah dengan
999 kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat titik tengah kelas tertinggi. Kemudian, kita akan cari titik tengah kelas terendah. Mira, mana satu kelas terendah, Mira? Kelas terendah, pastinya sama jawapan Mira dengan kawan-kawan Mira iaitu 400 hingga 499, cikgu. Betul. Bijak. Bagus, Mira. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tambahkan untuk cari titik tengah iaitu 400 tambahkan dengan 499 kita bahagikan dengan 2. Ya. Jadi, murid-murid boleh selesaikan soalan ini dan mereka akan dapati bahawa titik tengah kelas tertinggi ialah 949.5 dan titik tengah kelas terendah ialah 449.5. Apabila mereka selesaikan, mereka akan dapat jawapan 500 gram. Ya. Okey, tapi 500 gram ni Mira, macam mana kita nak jelaskan? Macam mana kita nak tafsirkan nilai 500 gram tu? Apa maksudnya? Okey, maksud ialah 500 gram ni ialah beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan ialah 500 gram. Okey, so julat kita dah selesai. Bagaimana pula dengan tugasan satu lagi untuk cari julat antara kuartil? Kalau tadi julat kita akan merujuk kepada jadual kekerapan. Jadi sekarang untuk mencari julat antara kuartil, kita akan merujuk kepada OGIF. Baiklah murid-murid. Daripada OGIF, murid-murid kena berhati-hati. Okey? OGIF ni dia ada satu garisan dan murid-murid perlu tahu tengok di manakah garisan itu berakhir. Okey, dia berakhir di 80. Ini bermaksud data kita ataupun kekerapan kita adalah 80 bila kita longgokkan, bila kita kumpulkan. Jadi, pertama untuk cari julat antara kuartil, kita perlu mencari kuartil ketiga. Kita perlu tolakkan dengan kuartil pertama ataupun Q3 tolak dengan Q1. Okey, dekat mana nak cari Q3? Okey, macam ni sebenarnya. Daripada OGIF, kita tahu bahawa kuartil pertama ialah 1/4 daripada jumlah keseluruhan kekerapan kita, iaitu 80. Jadi, 1/4 daripada 80 ialah bersamaan dengan 20. Di mana kedudukan 20? Di situ kedudukan 20. Okey, kita teruskan lagi dengan untuk mencari kuartil yang ketiga. Bagi kuartil yang ketiga, dia adalah 3/4. Kalau kuartil pertama, suku ataupun 1/4. Kuartil ketiga ialah 3 suku ataupun 3/4 daripada kekerapan longgokan kita iaitu 80. So, kita akan dapat 60. Adakah dah selesai? Belum lagi Mira. Murid-murid belum lagi. Kita belum selesai lagi. Daripada sini, daripada OGIF ni sebenarnya, kita dah dapat dah kita punya kuartil pertama. Kita perlu buat apa? Baca dan buat unjuran pada kita punya OGIF. Okey, kita tahu OGIF kita akan garisan terkena pada OGIF dan kita perlu reflect dia ke bawah dan kita buat dia punya bacaan. Okey, kalau murid-murid tengok ya dekat sini daripada 599.5 hingga 699.5, dia punya nilai dekat sini ialah 100. Betul? 100. Bermaksud dalam ni ada 10 kotak kecil. Berapa perwakilan bagi satu kotak kecil? 100 bahagi dengan 10 kotak. Bermaksud satu kotak tu mewakili 10. Jika kita lihat anak panah ini terkena pada 1.5 kotak. Bermakna 1.5 kotak kali dengan 10 berapa Mira? 15 kan? Ya, betul. 15 kan? Jadi 599.5 tambah dengan 15, kita akan dapat jawapan 614.5. Itulah nilai kuartil pertama kita. Okey, settle dah kuartil pertama. Kita nak pergi kepada kita punya kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga, kita tahu bahawa nilai dia adalah 60. Betul? 60. Kita ambil nilai 60, buat garisan dan buat unjuran. Unjuran kita terkena pada OGIF. Lepas tu kita nak buat apa? Kita reflect ke bawah, buat garisan ke bawah dan kita dapati nilai itu jatuh satu kotak selepas 799.5. Yeah. Ini bermaksud satu kotak, Mira, bersamaan dengan berapa Mira? 10, cikgu. 10, betul. Maksudnya 799.5 tambah dengan 10, itulah nilai kuartil ketiga kita iaitu 809.5. Yeah. Baiklah. Murid-murid belum selesai lagi membuat pengiraan. Dah dapat kenal pasti kuartil ketiga. Mereka juga dapat mengenal pasti dan mengira kuartil pertama. Jadi sekarang mereka perlu menggunakan formula Mira. Iaitu kuartil ketiga
tolak dengan kuartil pertama bagi mengira julat antara kuartil. Daripada sini, Mira, berapakah kita punya kuartil ketiga? Kuartil yang ketiga kita ialah 614.5 cikgu. Kuartil ketiga kita. Itu kuartil pertama. Kuartil pertama. Kuartil ketiga ialah 809.5. Okey, bagaimana dengan kuartil ketiga kita, Mira? Itu yang ketiga. Yang pertama ke cikgu? Sekarang yang pertama. Baiklah, yang pertama ialah 614.5. Ya, kuartil ketiga 809.5 kita tolakkan dengan kuartil pertama iaitu 614.5. Berapa jawapan Mira? Mira dapat jawapannya ialah 195 gram, cikgu. Okey, betul. 195 gram. Okey, kita dah dapat jawapan 195 gram untuk jurat antara kuartil. Tapi apakah maksud 195 gram itu, Mira? Murid-murid di rumah juga perlu tahu apakah maksudnya. Okey, maksudnya ialah beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan yang berada 50%, bahagian tengah taburan ialah 195 gram. Daripada kita punya ogif ni, Mira boleh tengok kan, kalau penuh sampai 80 ni 100%, betul? Jadi kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, bawah ni adalah 1/4, maknanya 25%, atas ialah 25%. Jadi tengah-tengah ni adalah mewakili 50%. Jadi itulah maksudnya data kita yang berada 50% di bahagian tengah ialah bersamaan dengan 195 gram. Jadi kita dah belajar nak kira julat dan julat antara kuartil. Mari murid-murid di rumah kita sama-sama buat latihan untuk soalan seterusnya. Baiklah, jadual kekerapan dan ogif di bawah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Ujian kecerdasan ni adalah ujian ni lah, IQ lah, bijak tak bijak kan. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Baiklah murid-murid, kita perlu jalankan 2 tugasan untuk cari julat dan julat antara kuartil. Baiklah, yang pertama kita nak cari julat. Okey, mungkin kita boleh bagi masa dekat murid kita untuk selesaikan julat. Silakan murid-murid yang berada di rumah dan juga di studio, sila cari julat bagi data kita. Ya, okey, macam yang kita bincang tadi kan, Mira? Ya, cikgu. Untuk cari julat kita nak refer ataupun rujuk kepada yang mana satu? Kita kena tengok markah yang skor yang paling tinggi. Kita tambahkan. Kemudian kita bahagi 2. Pandai. Kemudian kita tolak pula di skor yang paling rendah. Sama juga kita tambahkan, bahagi 2. Bagi 2, betul. Kita kena cari dia punya titik tengah. Okey, baiklah. Jika murid-murid yang berada di dalam talian dah selesai, yang nak respon bagi jawapan boleh angkat tangan. Okey. Siapa ingin cuba berikan jawapan? Siapa ingin cuba? Untuk julat terlebih dahulu ke, cikgu? Kita buat julat dulu. Okey. Okey, kita selesaikan satu persatu, Mira. Baiklah. Untuk julat terlebih dahulu, nampaknya ada yang dah selesai. Hawa macam dah siap tu, cikgu, ke ada yang ingin kongsikan jawapan? Siapa nak kongsikan jawapan? Ada tak yang dah siap nak kongsikan jawapan? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Okey. Sila. 2 orang ni, cikgu. Ada Hawa, ada Nuha. Yang mana satu, cikgu? Okey, silakan Hawa. Hawa nak jawab ke? Okey, silakan Hawa. Jawapan saya 50. Jawapan Hawa 50. Okey, boleh Hawa terangkan macam mana Hawa dapat jawapan 50, Hawa? Yang 81 tambah 90 bahagi 2 dapat 85.5. Lepas tu 31 tambah 40 bahagi 2 dapat 35.5. Jadi 85.5 tolak 35.5 jadi jawapan dia 50. Jawapan dia adalah 50. Okey, mari kita semak adakah jawapan Hawa sama dengan jawapan kita, Mira? Okey, macam tadi kita nak cari titik tengah kluster tinggi. So, Mira kata 81 hingga 90. Jadi nak buat apa, Mira? Kita tambahkan dan bagi dengan 2. Lepas tu kita tolakkan dengan apa, Mira? Kita tolakkan dengan yang paling rendah. Ya, iaitu 31 hingga 40. Okey, 31 tambah dengan 40. Kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan 85.5 tolak 35.5 dan jawapan saya ialah 50. Sama dengan Hawa. Bagus Hawa, bijak. Tapi siapa yang nak terangkan 50 ni sebenarnya mewakili apa? Siapa nak terangkan 50 ni? Macam mana kita nak terangkan? Okey, yang senyum cantik di bawah sana, silakan Fatihah. Silakan Fatihah. 50 mewakili beza antara paling tinggi dengan skor yang paling rendah, iaitu 50. Ya, pandai. Okey, skor yang paling tinggi dengan skor paling rendah iaitu 50. Baiklah, bijak murid-murid kita hari ini. Kita teruskan lagi dengan
tugasan kita yang kedua Baik, untuk cikgu. mencari jula antara kuartil. Tetapi Baiklah. cikgu, sebelum Ya. itu, kerana dua jawapan kawan-kawan Mira betul, berapa bintang untuk mereka Okey, cikgu? kalau macam tu kita bagi seorang 2 bintang, Mira. Boleh. Fatihah dan Okey. juga Hawa ya? Ya, betul. Baiklah, tahniah. Baik cikgu, Tahniah. silakan cikgu. Baiklah, untuk cari julan antara kuartil macam yang kita bincangkan sebentar tadi, kita ada 2 data. Murid perlu buat pilihan nak gunakan jadual kekerapan ataupun nak gunakan OGIF. Silakan, kita bagi mereka masa untuk buat. Okey. Kalau julat tadi kita merujuk kepada jadual kekerapan kan, Betul. Mira? Macam mana pula dengan julat antara kuartil? Okey, siapa yang dah siap, murid-murid yang di rumah boleh cuba menjawab. Kalau dah siap boleh angkat tangan. Okey, kita tengokkan Mira, nampak macam susah, tapi sebenarnya bila gunakan teknik yang betul, kita tahu cara kita boleh buat dengan baik dan kita boleh buat dengan jawapan yang betul. Betul tu. Ah. Kita kena tahu juga kotak kecil di bawah tu mewakili berapa kan cikgu? Betul, bijak. Okey, agak-agak Mira, satu kotak ni mewakili berapa sekarang, Mira? Itu mewakili 10 cikgu. Okey, 10 kan Mira? Pandai Mira. Dalam ni ada 10 kotak kecil kan Mira? Ya. Jadi satu kotak kecil ni mewakili berapa Mira? Satu kotak kecil tu pun mewakili satu. Pandai. Satu. Kalau Mira ni saya dah bagi 5 bintang dah ni. Memang bijak. Okey. Okey. Adakah yang dah selesai untuk Kawan julat saya. antara kuartil? Wah, Okey. Afiq, laju angkat Bagus tangan cikgu. Afiq. Ya. Okey, silakan Afiq. Jawapan Afiq berapa Afiq? Saya dapat 12. 1/4 dan 20 kan dapat 12 lah. Dapat 12 untuk Q1. Okey. Ya. Afiq baca betul kepada OGIF kita tu Afiq? Ha? Okey, Hawa. Ya Hawa. Silakan Hawa. Saya rasa Afiq buat salah lah, teacher. Afiq buat salah dekat mana tu Hawa? Sepatutnya 1/4 darab dengan 50. Betul. Murid-murid di rumah pun tolong ambil perhatian. Kita nampak pada paksi Y ni kekerapan dia adalah 60. Tetapi kita perlu merujuk kepada OGIF kita. OGIF kita ni berakhir di mana? Nampak ni? Dia berakhir di 50. Jadi, untuk cari kuartil pertama macam mana Hawa? Silakan Hawa, teruskan. Untuk cari kuartil pertama, 1/4 darab dengan 50. Jawapan dia 12.5. Okey. Kuartil ketiga 3/4 darab dengan 50. Jawapan dia Berapa Hawa? Berapa Hawa? 37.5. Okey, 37.5. Baiklah, daripada OGIF kita. Terima kasih Hawa. Kita perlu tahu cari. Jadi Hawa kata tadi 1/4 darab dengan 50. Kita dapat 12.5. Di mana kedudukan 12.5? Murid-murid perlu tahu dan buat garisan yang betul nanti. Okey. So kita cari pula kuartil ketiga. 3/4 daripada 50, 37.5. Dah selesai ke belum? Belum. Kita perlu ambil bacaan daripada OGIF. Okey. Hawa, berapa bacaan Hawa? Berapa jawapan Hawa untuk julat antara kuartil? Yang 12.5 tu kena pada garis OGIF, jatuh pada kotak kecil 0.5. Okey. Yang kuartil ketiga 37.5 kena pada garis OGIF, jatuh pada kotak kecil 0.5. Okey. Jadi kuartil 1 50.5 tambah 4.5 darab 1, jawapan dia 55. Kuartil ketiga 70.5 tambah 0.5 darab 1, jawapan dia 71. Jadi 71 tolak 5, jawapan dia 16. 16. Baiklah, kita bandingkan jawapan yang Hawa beri, iaitu 16 dengan jawapan yang saya punya. Baiklah Mira, Ya, cikgu. daripada sini 12.5 kan Mira, murid perlu membuat unjuran. Okey, mereka perlu buat unjuran 12.5 dan kena pada OGIF dan mereka perlu baca daripada kotak sini. Okey, macam Mira kata tadi, Ya, cikgu. satu kotak kecil mewakili satu. Satu. Kalau kita tengok, data kita jatuh betul-betul 4.5 kotak. Bermaksud 4.5 kita kena tambahkan dengan 50.5. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 55. Okey, bagaimana pula dengan kita punya kuartil yang ketiga? Tadi dia baca dan kira dapat 37.5. Okey, baca dekat graf kita, cari 37.5, buat unjuran, kena pada OGIF dan buat garisan ke bawah, dia jatuh betul-betul 0.5 kotak, setengah kotak. Jadi kalau setengah kotak, 0.5 kotak, maknanya nilai dia adalah 0.5. Nak buat apa Mira? Kita tambahkan 70.5 tambah 0.5. Jadi jawapan kita ialah sama dengan
71. Dah selesai ke belum? Belum. Jadi, kita gunakan formula Q3 tolak dengan Q1. Okey, Q3 kita adalah sama dengan 71. Kita tolakkan dengan Q1 kita iaitu 55. Jadi, jawapan kita ialah sama dengan 16. Sama tak dengan jawapan Hawa tadi, Mira? Ya, sama. Tapi 16 ni kalau kita nak huraikan dia sebenarnya macam mana ayat kita? Dia sebenarnya mewakili apa? Siapa yang nak respon? Silakan. Okey, silakan. Silakan, Nuha. Untuk dia beza antara skor yang paling tinggi dengan skor yang paling rendah yang berada pada 50% bahagian tengah taburan ialah 16. Ya, betul. Okey. Beza antara skor paling tinggi dengan skor paling rendah yang berada 50% di bahagian tengah taburan ialah sama dengan 16. Jadi inilah kita punya jula antara kuartil. Wah, hebatnya. Berapa markah untuk mereka ni, cikgu? Untuk Hawa, Okey. Nuha dan juga Afiq? Bagi dia seorang 3 lah. 3 bintang. Seorang 3. Wah, tanya Ya, hebatnya. terlalu cemerlang. Okey, sambil-sambil Mira tengah nak tampalkan markah untuk mereka semua ni, cikgu. Kita nak berhenti berehat lagi sekali. Ya. Kita akan sambung selepas ini untuk perkongsian yang menarik daripada Cikgu Fiza. Kawan-kawan macam mana? Boleh tak kita berhenti berehat seketika? Boleh? Boleh tu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Dalam segmen ini, subtajuk kita ialah variance dan sisihan piawai data terkumpul. Apa tu? Nanti kita tanya Cikgu Fiza. Tetapi sebelum itu, Mira nak tanya kawan-kawan Mira dalam talian. Mereka dari SMK Durian Tunggal Melaka. Okey ke sekarang ni? Masih bersemangat? Masih bersemangat? Ini yang kita mahukan. Semangat ini yang kita nak. Baiklah cikgu. Segmen ini apa yang cikgu nak terangkan? Saya nampak ada jadual kat tepi cikgu tu. Ya, betul. Terima kasih Mira. Pada segmen ini, kita akan belajar tentang variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Kita tengok formula dulu Mira. Okey, jika kita lihat di sini terdapat banyak simbol-simbol. Okey, saya terangkan yang di sini dulu. X sebenarnya mewakili titik tengah bagi selang kelas. Okey, F pula mewakili kekerapan, manakala X yang ada bar atas ni mewakili mean. Okey, untuk mencari variance, okey, murid-murid perlu menggunakan formula iaitu jumlah Fx kuasa 2 kita perkan dengan jumlah F tolak dengan mean kuasa 2. Okey, nampak macam agak serabut tapi jangan risau, nanti sekejap lagi saya akan ajar murid-murid cara menggunakan formula. Okey, sisihan piawai pula Mira. Kita tengok formula yang di dalam ni sama macam formula variance, betul? Ya. Bermaksud sisihan piawai sebenarnya adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi variance. Okey, baiklah. Macam mana dan bila kita nak gunakan formula ni? Mari kita tengok contoh. Baiklah, jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan piawai bagi data itu. Baiklah murid-murid, jika murid-murid nampak pada skrin, okey, apa maksudnya sebenarnya? Terdapat 8 keluarga yang menggunakan air sehari sebanyak 150 hingga 159 liter. Okey, kalau yang ni pula maksudnya ada 15 buah keluarga yang menggunakan air antara 170 hingga 179 liter. Manakala kalau yang ni, yang terakhir ni, yang paling banyak guna air, ada 16 buah keluarga yang menggunakan air antara 200 hingga 209 liter dalam masa satu hari. Untuk menyelesaikan dan untuk mencari variance dan juga sisihan piawai, kita perlu mengubah jadual kekerapan ini daripada bentuk melintang Mira
kepada bentuk begini. Maksudnya, kalau tadi isi padu dia buat ke kanan je. Betul Mira? Betul. Kita tulis semula dan kita buat dia ke bawah untuk selang kelas dia. Bagaimana pula dengan F? F adalah kekerapan. Okey, kita tulis ke bawah. Okey, jika kita lihat murid-murid, terdapat satu ruangan kosong di sini. Okey, mungkin kita boleh lihat pada paparan. Okey, dekat sini ada satu ruangan kosong. Ini kita gunakan, nampak tak dekat sini adalah F, adalah frekuensi. Okey, ataupun kekerapan. Kat sini kita kena cari jumlah F. Maksudnya berapakah jumlah? Bagaimana cara untuk cari jumlah? Murid-murid boleh bersedia dengan kalkulator. Saya minta bantuan murid-murid saya yang berada di dalam talian untuk menjumlahkan semua yang berada di sini. 8 tambah dengan 12, tambahkan dengan 15, tambahkan dengan 24, tambah dengan 20, tambah dengan 16. Berapa jawapan? Sesiapa yang dah dapat jawapan, tolong angkat tangan. Angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, silakan Hawa. Hawa dapat apa jawapan Hawa? 95 teacher. Ya, 95. Jadi, jumlah F kita ialah sama dengan 95. Okey. Untuk X pula Mira. Ya, cikgu. Okey, murid-murid di rumah. Kalau murid-murid nak tahu, X ini sebenarnya mewakili titik tengah. Macam yang murid-murid dah belajar sebentar tadi kan, kita tahu bahawa untuk selang kelas ini, macam mana kita nak cari titik tengah? Caranya ialah 150 kita tambahkan dengan 159 kita bahagikan dengan 2. Okey, jadi bila kita kira kita dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Untuk X. Untuk X. Okey, Nuha, silakan Nuha. Saya dapat 154.5. Okey, 154.5. Okey, 154.5. Okey, baiklah. Murid-murid yang berada di rumah, kita nampak dekat sini banyak lagi kotak yang kosong kan? Ya. Nampak macam kiraan kita ni terlalu banyak. Tapi murid-murid kena tahu ada cara yang mudah untuk kira. Tak perlu kira semua sebenarnya Mira. Kita boleh kira satu sahaja untuk dia punya titik tengah, yang lain tu dia akan jadi automatik. Macam mana cara dia? Baiklah, jika murid-murid lihat daripada selang kelas kita, saiz selang kelas kita sebenarnya adalah sama dengan 10. Kalau kita gunakan jari kira 150 hingga 159, dia punya nilai dia, saiz dia adalah 10. Bermaksud setiap selang kelas ni beza dia adalah sebanyak 10. 10. Jadi, untuk yang kedua ni Mira, agak-agak boleh tak kita tahu berapa nilai dia? Boleh, cikgu. Berapa nilai dia? Kita tambah je lah dengan 10. Betul Mira. Berapa nilai Mira? 164.5, cikgu. 5. Baiklah, saya nak dapatkan jawapan daripada murid saya. Siapa yang nak jawab untuk titik tengah? Okey, dah senyum-senyum tu. Mestilah Teha nak jawab. Silakan Teha. Silakan, Teha. Lepas itu berapa Teha? Lepas tu 174.5. Okey. Kemudian? Kemudian 184.5. Okey. Lagi Teha? 194.5. Okey, 194.5. Yang terakhir? Terakhir 204.5. Okey, bagus Fatihah, 204.5. Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya kalau kita tahu cara dia senang. Ya. Okey, kita beralih pula Mira kepada FX. Maksudnya apa? Okey, murid-murid yang berada di rumah, untuk maklumat anda, FX ini sebenarnya ialah F iaitu kekerapan, kita darabkan dengan X iaitu titik tengah. Jadi, untuk yang pertama ni ialah 8. F dia kita darabkan dengan 154.5. Okey, baiklah. Cuba murid-murid tekan kalkulator dan kirakan untuk saya. Dapat berapa? Siapa nak bantu saya? Siapa yang bantu untuk yang pertama? Untuk yang pertama? Okey, silakan Nuha. Silakan. Untuk yang pertama, kita dapat 1,236. 236. Untuk yang kedua, kita dapat 1,974. 1974. Betul. Yes. Baiklah, yang ketiga? 1,617.5. 1,617.5. Teruskan. Seterusnya, 4,428. 4,428.
Seterusnya dapat 3,890. 890. Dan yang terakhir Noha, Yang terakhir sekali saya dapat 3,272. 3,272. Okey, murid-murid. Jika murid-murid lihat, di kotak yang paling bawah ni ada satu kotak yang kosong kan? Ya. Okey, sebenarnya kita nak tulis apa? Baiklah murid-murid, ini adalah berkaitan dengan jumlah. Ini kolom untuk apa? Fx. So, jumlah Fx. Apa maksudnya? Murid-murid perlu menjumlahkan, menambahkan semua bilangan ataupun nombor yang murid-murid dapat tadi dan itulah jumlahnya. Okey, boleh sesiapa bagi tahu dekat saya berapa jumlah yang kita dapat? Okay, siapa ingin kongsikan jawapan? Okey. Noha, silakan Noha. Noha. Saya dapat 17,417.5. 17.5. Okey. Murid-murid jangan risau, nampak macam banyak nilainya, tapi kalau murid-murid masukkan nilai yang tepat di dalam kalkulator, pasti murid-murid dapat jawapan yang betul. Ya, Okey. Kita teruskan lagi ya Mira untuk yang seterusnya iaitu X kuasa 2. Apa maksud X kuasa 2? Mana X? X ialah apa? X ialah titik tengah. Mana titik tengah kita? Ni titik tengah kita. Okey, apa nak buat? 154.5 kuasa 2. Untuk yang pertama, kita tuliskan jawapan di sini. Untuk yang kedua, Ya. ialah 164.5 Kuasa kuasa 2. dua. Senang je. Betul. Semua pakai kalkulator. Betul tu. Baiklah. Boleh sesiapa kongsikan jawapan dengan saya? Kita dengar suara Afiq. Boleh tak cikgu? Macam Afiq. Macam teringin dengar suara Afiq. Okey, silakan Afiq. Silakan Afiq. Kongsikan boleh. jawapan untuk X kuasa 2, Afiq. Mira dah dapat dah Okey. jawapan Mira. Silakan Untuk X Afiq. kuasa 2. Okey. Yang pertama saya dapat X kuasa 2. 3. Afiq, X kuasa 2 ya Afiq? Ya, silakan Afiq. Ya. 23870. 23 8 70.5. 70.25. Betul? Okey. Seterusnya Afiq, terima kasih lagi. Yang kedua saya dapat 27060. 270 60. 60 25. Seterusnya Afiq, teruskan. Yang ketiga saya dapat 30450. 450 25. 25. Okey, seterusnya teruskan. Seterusnya saya dapat 34040. 34040 25. 25. Teruskan Afiq. Kemudian saya dapat 7830. 7830 25. 25. Ya, yang terakhir saya dapat 41820. Baik. 25. 25. 5. Okey, baiklah. Mira, boleh tak tolong periksa Mira? Yang Cikgu. second last ni Mira. Betul tak jawapan ni Mira? Jawapannya ialah 37830. Oh, saya tertinggal 3. Patut saya pelik. Okey, baiklah. Okey. Terima kasih Afiq. Bagus Afiq. Untuk yang terakhir pula Mira, kita nampak tak dekat sini murid-murid di rumah, kita ada F X kuasa 2. Maksudnya apa? Kita ada F iaitu kekerapan. Kita kena buat apa? Darabkan dengan titik tengah kuasa 2. Maknanya 8. Kita darabkan dengan 23870.25. Okey, untuk yang kedua pula apa? F dia 12. Kita darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 27060.25. Ya. Kita teruskan begitu sehinggalah yang terakhir. Baiklah, boleh tak murid dalam talian beri saya bantuan dan bacakan jawapan? Ada yang dah selesai ke? Ada dah selesai? Yang ingin kongsikan? Boleh kongsikan jawapan? Ya, Hawa. Silakan Hawa. Yang pertama saya dapat 190,962. Okey. Yang kedua saya dapat 324,723. 723. Baiklah, teruskan Hawa. Yang ketiga saya dapat 456753.75. 4567 lagi. 53 cikgu. 53.75. 0.75. Betul ya Mira? 75 cikgu. 75. 4563. Point 75. 4563.
456753. 53.75. Oh, 75. Okey, baiklah. Seterusnya. Seterusnya saya dapat 816966. 966. Okey, teruskan. 7566605. 7566605. Dan yang terakhir, Hawa? Sekali 669124. 69124. Baiklah, murid-murid kita dah selesai dah. Tapi nampak tak? Murid-murid yang berada di rumah boleh bandingkan jawapan dengan jawapan saya di sini. Dekat bawah ni kalau kita perhatikan, kita dapati ada satu ruangan kosong kan? Bermaksud kita ingin penuhkan dengan apa? Dengan jumlah f x kuasa 2. Maksudnya apa murid-murid? Kita perlu tambahkan semua ni, jumlahkan semua ni. Ya. Dan kita akan tuliskan jawapan dia. Okey, berapa agaknya jawapan kita? Siapa nak kongsi jawapan? Siapa yang kongsikan? Ya, masih lagi Hawa. Bagus Hawa. Silakan Hawa. Apa jawapan kita Hawa? 3215. 3215 133. 133 0.75. 0.75. Terlebih jawapan kita kat situ. Baiklah murid-murid, untuk jawapan yang lebih jelas, Ya, kita cikgu. boleh tengok di paparan. Okey, kita tadi tugasan kita ialah untuk mencari variance dan juga sisihan piawai. Betul. Kita dah penuhkan semua ni Mira. Jadi nilai yang penting yang kita akan ambil kira untuk mengira variance dan sisihan piawai ialah nilai ini, iaitu jumlah F, jumlah Fx dan jumlah Fx kuasa 2. Di mana semua nilai-nilai ini terdapat dalam formula kita. Ya. Baiklah, saya keluarkan nilai-nilai ini. Dan pertama tadi, kalau Mira masih ingat dan murid-murid masih ingat, kita ada formula untuk variance. Di mana dalam formula untuk variance, kita ada mean. Jadi, kita cari mean dulu Mira. Ini adalah formula untuk mean. Iaitu jumlah Fx per dengan jumlah F. Jadi, kita minta murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang di rumah juga boleh mencuba dengan jawapan anda masing-masing. Baiklah, siapa nak bagi jawapan, nak kongsikan jawapan untuk mean? Siapa yang kongsikan? Okey, Okey, Nuha. Nuha. Silakan Silakan, Nuha. Nuha. Okey, jumlah Fx berapa Nuha? Jumlah FX yang warna biru tu teacher, Ya. Ya. kita perkan dengan 95 yang warna coklat. Okey. Warna biru dia kata, per dengan warna coklat, jumlah F. Jawapan kita Kita berapa tu dapat- Nuha? Jawapan dia 183.34. Okey, 183.34. Ingat ya, murid-murid, kita perlu memberikan jawapan kita betul kepada dua tempat perpuluhan. Perpuluhan. Baiklah, Baiklah. kita ada variance. Variance. Untuk cari variance. Baiklah, untuk cari variance ini adalah kita punya formula. Daripada formula kita ni, siapa nak kongsikan jawapan? Okey. Okey, cepat. Siapa nak kongsikan jawapan? Silakan Hawa. Hawa. Yang warna hijau tu teacher. Okey. Jumlah Fx ialah warna hijau. Baiklah. Per dengan warna oranye. Jumlah F ialah warna oranye. Betul. Tolakkan dengan apa tu? Tolak dengan min. Min kita dapat berapa? 183.34 kuasa 2. Pandai. Wow. 183.34 kuasa 2. Ini daripada jawapan Nuha sebentar tadi. Ya. Bila kita kira daripada kalkulator, kita akan dapat jawapan berapa? Hawa. Berapa jawapannya Hawa? 229.1856. Okey, 229.1856. Boleh ke jawapan kita akhir kita macam ni? Tak boleh tu. Tak boleh tu, kena jawapan betul kepada Dua tempat tempat perpuluhan. Jadi apa jawapan kita, Hawa? 229.19. Ya, 229.19 kita bundarkan ya Mira, cikgu. ya murid-murid. Jadi jawapan kita adalah 229.19. Kita dah pergi kepada task kita yang terakhir, iaitu untuk mencari sisihan Sisihan piawai. piawai. Okey, sisihan piawai ni sebenarnya ada kaitan dengan kita punya variance. Di mana untuk mencari sisihan piawai, dia adalah sebenarnya punca kuasa 2 bagi variance. Okey, berapa jawapan untuk variance? Jadi siapa yang nak respon kat sini? Siapa nak respon? Okey, Fatihah, sila Fatihah. Apa yang kita nak tulis dekat sini? Untuk variance. Nilai variance tu kena puncakan kuasa. Nilai variance dia 229.19 Ya. punca kuasa. Okey, punca Dapat kuasa jawapan 2. 15.14. Okey, betul. Punca kuasa 29.19. Jadi bila kita selesaikan, kita dapat jawapan dia 15.14. Jadi inilah variance
jawapan variance dan inilah jawapan untuk sisihan piawai. Mudah kan? Kalau kita gunakan formula, kita kira dengan betul, kita masukkan nilai yang betul, Betul. pada kedudukan yang betul, pasti kita dapat jawapan yang Tepat. tepat. Wah, itu dia jalan kerjanya. Pada awalnya nampak macam agak sedikit sukar tetapi sebenarnya mudah sahaja. Mudah. Baik cikgu, Mira tengok kawan-kawan Mira dapat betul semuanya. Berapa bintang nak bagi mereka ni cikgu? Okey, kalau macam tu kita bagi seorang 2 bintang Mira. Wah, Cemerlang semuanya. Hebatlah semua murid-murid SMK Durian Tunggal ni cikgu. Betul jawapan mereka. Jadi kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Anda di rumah jangan ke mana-mana tahu. Sambil-sambil Mira tampal bintang ganjaran ni, kita akan kembali selepas ini hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, hari ini dalam slot menengah atas kita belajar tentang matematik untuk bab 7 bagi murid-murid tingkatan 5. Baiklah cikgu, di segmen ini apa perkongsian daripada cikgu? Okey, baiklah. Untuk segmen ini, kita tiba kepada segmen uji minda. Okey, kita nak uji minda murid-murid kita. Baiklah, kita ada soalan dekat sini. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bil elektrik bagi Pangsapuri dalam 1 bulan tertentu. Tentukan julat bagi data tersebut. Baiklah, murid-murid yang berada di rumah dan yang berada di studio, sila selesaikan cari julat kita. Saya bagi masa 1 minit. 1 minit untuk mencari julat. Ya. Mira ingat lagi tak tadi kita punya perkongsian? Ingat, cikgu. Julat. Mira ingat tak nak cari julat? Ingat cikgu, kita senang kena je. cari kelas yang tertinggi dan juga cari kelas yang terendah. Betul. Kita tengok nanti jawapan kita sama tak dengan jawapan murid. Murid-murid, kalau dah siap dengan jawapan anda, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ya. Mana yang dah siap Ya. untuk mencari julat. Okey, ini menarik kan? Ya, menarik Okey. cikgu. Oh, Afiq dah siap dah? Ya. Awal Afiq. Silakan Afiq. Silakan. Apa jawapan Afiq? Saya- Julat. Saya dapat 80. 80. Okey, macam mana Afiq dapat tu? Saya 110 ni tambah 109. Bagi 2 dapat titik tengah dia 119.5. Okey, Lepas tu yang ni betul. pula 10 tambah 49 bagi 2 dapat titik tengah dia 39.5. So bila tambah dapat 80. 80. Betul lah dapat 80. 80 ya Afiq. Confirm Afiq? Anda kunci jawapan Confirm. anda? Kunci jawapan anda? Kunci. Okey, Afiq kunci jawapan Afiq. Baiklah, kita tengok adakah jawapan Afiq sama dengan jawapan kita, Mira. Kelas tertinggi ialah 110 hingga 129. Kita tambahkan dan bahagi dengan 2. Kemudian kita cari titik tengah bagi kelas terendah iaitu 30 hingga 49. Tambahkan, bahagikan dengan 2. Ya. Kita kira dengan kalkulator, kita dapat jawapan 80. Alamak, samalah dengan Afiq. Baguslah Afiq. Betul cikgu? Betul. Okey, boleh bagi Afiq 2 bintang. Tapi teacher nak tanya, RM80 ni mewakili apa? Siapa nak bagi penerangan tentang RM80? Silakan. Siapa nak kongsikan jawapan? Okey, Fatihah ya. Okey, silakan Fatihah. 80 tu mewakili bil elektrik yang paling tinggi dengan bil elektrik yang paling rendah. Ialah RM80. Ya. Okey, maknanya julat dia ialah mewakili apa? Beza antara bil elektrik yang paling tinggi dengan bil elektrik yang paling rendah iaitu sebanyak RM80. Cikgu Fiza, maaf Ya, saya ingin saya. tanya satu soalan. Kalau dalam peperiksaan, murid perlu akhiri jawapan mereka dengan RM80 sahaja ataupun dengan penyertaan ayat itu sekali? Okey, biasanya mereka hanya perlu mengira, tetapi mereka juga perlu tahu maksud di sebalik RM80 tu. Oh. Kadang-kadang soalan juga perlukan huraian. Ada soalan yang memerlukan mereka membuat huraian. Apakah yang dimaksudkan dengan julat RM80 itu? Wah, begitu baiklah. Okey, berapa ganjaran untuk TH cikgu? Okey, TH pun kita bagi 2 bintang 2 sebab bintang. cemerlang. Wah, tanya. Okey, kita teruskan lagi ya Mira. Silakan, cikgu. Dengan soalan uji minda 2. Jadual kekerapan dan OGIF di bawah menunjukkan bil elektrik bagi Pangsapuri dalam 1 bulan tertentu. Tentukan julat antara kuartil bagi data tersebut. Tadi tanya julat.
Ni tanya julat antara kuartil pula. Ada 2. Ada jadual kekerapan, ada OGIF. Nak pilih mana satu? Kita bagi mereka masa untuk membuat pilihan. Ingat murid-murid, baca betul-betul, baca OGIF betul-betul untuk mengelakkan kesilapan. Ya. Ya. Okey. Kalau kita tengok kat sini kan Mira, OGIF ni kita nampak kan dekat dalam paksi di sini, kita nampak dia berakhir di 50. Dalam soalan kadang-kadang diberi kita perangkap. Murid-murid perlu berhati-hati dengan soalan sebegini. Kita perlu lihat di mana OGIF kita tu berakhir. Kalau kat sini kita tengok dia berakhir di mana, nanti kita tengok adakah murid kita ni boleh jawab ataupun tidak. Tidak. Okey. Ada yang dah sudah ke? Untuk mencari yang pertama. Okey, siapa yang dah sudah untuk cari julat antara kuartil? Julat antara kuartil. Kuartil 1. Kuartil 1 dulu, lepas tu kita cari kuartil yang ketiga. Ada yang dah sudah ke? Siapa yang Kalau kongsikan? dah sudah, boleh angkat tangan. Okey. Okey, kuartil pertama dulu. Siapa yang nak jawab? Kuartil 1. Okey, Nuha. Okey, Nuha dah ready, Nuha. Silakan Nuha. Untuk julat antara kuartil. Baiklah. Apa jawapan Nuha? Untuk kuartil pertama, saya dapat 1/4 darab dengan 52 sama dengan 13. Okey. Untuk kuartil ketiga, saya dapat 3/4 darab 52 sama dengan 39. 39. Baiklah. Okey, baiklah. Daripada sini betul, tapi kita kena baca daripada kita punya OGIF, betul? Okey, siapa nak kongsikan jawapan kita untuk OGIF? Okey, silakan. Hawa, macam mana dengan jawapan? Tadi Nuha kata kuartil pertama dia dapat 13. Macam mana Hawa baca daripada graf? Apa jawapan bagi julat antara kuartil Hawa? Kuartil pertama kena pada garis OGIF jatuh dekat titik 69.5. Okey. Kuartil ketiga jatuh pada titik 109.5. Okey, jadi selesaikan. 109.5 tolak 69.5 dapat 40. Dapat 40. Baiklah. 13 tadi kan macam yang Hawa cakap, Hawa dapat 40. Kejap lagi kita bandingkan jawapan. 13 kita perlu baca daripada kita punya OGIF dan kita perlu buat garisan dan garisan terkena pada OGIF dan kita buat garisan ke bawah kena tepat pada 69.5. Kemudian untuk kuartil ketiga kita akan ambil 3/4 darab dengan 52. Ingat murid-murid, data kita berakhir di 52 bukannya 50. Jika murid kira 50 salah. Okey? Jadi 39 buat unjuran pada 39, kemudian buat garis ke bawah dan kita baca iaitu 109.5. Bila selesaikan, okey, kita akan tolakkan 109.5 tolak dengan 69.5. Jawapan kita ialah sama dengan 40. Okey, 40 ni kalau kita nak terangkan apakah maksudnya, siapa yang nak bagi perkongsian? Siapa yang kongsikan? Apa maksud julat antara kuartil 40 ni? Teha. Silakan Teha. Silakan Teha. 40 tu mewakili beza antara bil elektrik dengan bil elektrik paling tinggi dengan nilai bil elektrik yang paling rendah berada 50% bahagian tengah taburan ialah RM40. Okey, bagus. Betul. Tepat sekali jawapan Teha. Wow. Ya, selesai dah sudah kita punya soalan uji minda, Mira. Ya, kerana jawapan kawan-kawan saya tepat, cikgu, berapa ganjaran untuk mereka? Okey, bagi mereka seorang 2 bintang. Boleh. Okey, Teha 2, Afiq 2, Nuha 2, Hawa pun 2. Seorang 2. Jangan berebut-rebut. Ya, okey cikgu. Sedikit rumusan cikgu tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, jadi pada hari ini kita belajar tentang 4 benda, iaitu kita belajar tentang yang pertama, cara untuk mengira julat. Kedua, julat antara kuartil. Ketiga, mengira variance dan juga mengira sisian piawai bagi data terkumpul. Murid-murid perlu tahu menggunakan formula bagi variance dan juga formula bagi sisian piawai. Okey. Baiklah. Cikgu, bagaimana pula pentaksiran keseluruhan murid-murid untuk hari ini? Okey, pada saya dengan respon yang murid-murid saya bagi, saya berikan mereka pentaksiran yang cemerlang dengan kita boleh lihat sendiri dengan kutipan bintang-bintang yang berada pada papan ganjaran kita. Wah, cemerlang tanya. Syabas diucapkan untuk kawan-kawan saya semuanya. Dan yang di rumah pastinya turut cemerlang sama-sama kan cikgu. Dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk yang kita belajar hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, bahan-bahan boleh didapatkan di portal
sumberku KPM. Ya, seperti yang tertera di kaca TV anda. Jadi anda bolehlah dapati sumber rujukan di situ. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fiza atas Sama-sama. perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Cikgu Kulina selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Kawan-kawan di dalam talian maupun di rumah, semoga ilmu ini memberikan manfaat kepada anda semua. Saya Syamira Nazir, ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.